Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kasrina Indah binti Muhammad Quraiza, nombor matrik 063402. Baiklah, saya akan mulakan dengan pengenalan berkenaan dengan Perang Uhud. Perang Uhud merupakan perang kedua di antara orang muslimin dengan orang kafir Quraisy. Peperangan ini berlaku selepas Perang Badar. Peperangan ini telah berlaku pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah bersamaan dengan 625 Masihi. Dinamakan Perang Uhud adalah kerana ia berlaku di sebuah tempat yang dikelilingi oleh Bukit Uhud yang terletak di utara Madinah, Arab Saudi. Antara sebab berlakunya Perang Uhud adalah kerana kaum Quraisy mahu membalas dendam atas kekalahan mereka semasa Perang Badar. Perang Badar ini diturunkan dalam sejarah Islam sebagai kemenangan yang muktamad disebabkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepintaran Nabi Muhammad SAW. Kekecewaan kaum Quraisy bukan sahaja disebabkan tenteranya yang ramai terbunuh, malah yang lebih penting lagi bagi mereka adalah kerana adalah maruah yang selama ini bermegah-megah dengan kekuatan mereka. Selain itu, kaum Quraisy mahu selamatkan laluan perdagangan ke Syam daripada kawalan orang Islam. Di samping itu, keinginan memulihkan kedudukannya selepas Perang Badar yang menggoyangkannya itu. Oleh itu, berlakulah Perang Uhud tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maimin Imam Azman daripada kumpulan Fiksi Roh Bulan 6. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kumpulan muslimin dan musyrikin semasa peperangan Uhud. Al-Quwatul Muslimin Al-Adadu Ijmali Al-Quwatul Muslimin wa Alfin Syahsun, iaitu kekuatan awal asal tentera muslimin adalah seramai 1000 orang tentera. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu ketua munafikin, menghasut 300 orang lain untuk keluar daripada medan perang tersebut. Semua kalali Nabi Sab'ami'atan jundi faqat, dan kemudian hanya 700 sahaja yang tinggal. Khamsuna Romiyu Bakiyadan Abdullah bin Jubair ala Qamatatal, seramai 50 orang pasukan pemanah di bawah kepimpinan Abdullah bin Jubair diletakkan di atas bukit, di atas puncak bukit untuk memudahkan melihat pasukan musuh. Seterusnya pasukan musyrikin. Abu Sufyan memimpin pasukan musyrikin seramai 3000 tentera, dan terdapat juga yang bali besi, dan seramai 200 pasukan berkuda. Dan qada Khalid bin Walid quwwatu min sulahil farsan qawmaha isnani mi'ata rajul, dan Khalid Al-Walid sebelum masuk Islam memimpin pasukan berkuda seramai 200 orang. Sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Syazwana Ashura binti Salim, nombor matrik 062897. Baiklah, yang seterusnya adalah tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam Perang Uhud. Pertempuran bermula dengan perang tanding antara kedua pihak, antara Muslim dan Quraisy, yang dimenangi pihak Muslim. Tentera Muslim berjaya menggoyahkan tentera musyrik Quraisy. Semasa peperangan berlaku, pasukan pemanah Muslim turun dari bukit apabila melihat tentera Quraisy lari meninggalkan medan perang. Hal ini kerana mereka berebut-rebut untuk mengambil harta rampasan perang yang ditinggalkan, sehingga mereka lupa larangan Nabi Muhammad SAW supaya tidak meninggalkan Uhud walau apapun yang berlaku. Hanya terdapat 14 orang pemanah yang beriman sahaja yang tinggal di bukit itu. Seterusnya, apabila melihat tentera Islam turun dari bukit Uhud, Khalid bin Al-Walid merupakan ketua tentera berkuda Quraisy bertindak balas menyerang dari belakang. Tentera Islam terkepung dan menjadi lemah. Kemudian berlakunya kejadian yang mana tersebar kabar angin yang mengatakan Nabi Muhammad SAW dibunuh. Walau bagaimanapun, Nabi Muhammad SAW masih selamat dengan dilindungi oleh beberapa orang sahabat Nabi. Abu Bakar merupakan salah satu sahabat yang berperanan penting dalam mendampingi Rasulullah SAW. Umar bin Al-Khattab berangkat bersama sahabatnya ke medan perang. Pada saat Rasulullah SAW terdesak oleh kaum kafir Quraisy,
Dialah yang datang untuk melindungi Rasulullah bersama beberapa orang termasuk Abu Bakar. Dialah yang berjuang mati-matian untuk melindungi Rasulullah SAW sampai Khalid mundur. Pada ketika itu, Ubay bin Khalaf cuba menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk membunuh baginda. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW sendiri membunuhnya dengan menggunakan sebatang tombak dan merejam lehernya. Pada akhirnya, kaum muslimin mengalami kekalahan. Meskipun pada awalnya mereka hampir menang, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan kerugian besar bagi kaum muslimin dan akhirnya tentera Islam tewas. Yang seterusnya ialah strategi Rasulullah SAW dalam Perang Uhud. Baginda telah membahagikan tentera Islam kepada 3 pasukan, iaitu mereka adalah pasukan kanan yang menyerang musuh, manakala pasukan yang kedua ialah pasukan kiri yang diketuai oleh singa perang iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib untuk mematahkan tentera Quraisy, dan manakala pasukan yang ketiga ialah pasukan pemanah yang diletakkan di Bukit Anin iaitu Jabal Uhud seramai 50 orang. Bagi pasukan pemanah, mereka diperintahkan untuk menunggu di atas bukit untuk menyerang ketika orang Quraisy melakukan serangan, dan di samping mereka pemanah tidak dibenarkan meninggalkan tempat mereka kecuali dengan perintah Rasulullah SAW. Pada masa yang sama, orang Quraisy mengganggu keseimbangan tentera Islam di sebelah kiri, tetapi tidak berjaya kerana kemarahan singa perang iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Namun begitu, pasukan pemanah dari atas bukit tidak menuruti perintah Rasulullah SAW dengan meninggalkan tempat yang strategi itu disebabkan terlihat harta rampasan perang di bawah Bukit Uhud. Kemudian, Khalid bin Al-Walid melihat tentera Islam turun dari Bukit Uhud yang tergesa-gesa kepada harta rampasan perang dan telah mengadakan satu serangan hendak ke atas tentera Islam. Oleh yang demikian, tentera Islam telah terkepung dan lemah selepas serangan daripada tentera Quraisy. Kemudian tersebar kabar angin tentang pembunuhan Rasulullah SAW yang menyebabkan kekacauan secara total dalam tentera Islam. Oleh yang demikian juga, seramai 70 tentera Islam telah syahid, termasuklah Hamzah bin Abdul Muttalib iaitu bapa saudara Rasulullah SAW sendiri dalam perang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah pada kali ini saya akan membentangkan pengajaran ataupun kesimpulan daripada berlakunya perang Uhud. Kalau kita tengok pada slide, Tarbiyatu Harbu Uhud, pengajaran perang Uhud. Poin yang pertama, bira'ati al-mar'ah fi ad-difa' al-Islam. Maknanya kehebatan seorang wanita, kekuatan seorang wanita dalam mempertahankan agama Islam. Sebagai contoh, Ummu Amarah yang terlibat di dalam perang Uhud ini. Ketika itu pertahanan Islam hampir roboh, dan dengan kehebatan dan kekuatan Ummu Amarah ini, yakni seorang wanita Islam, dia mempertahankan agama Islam. Yang kedua, wadu'a al-istirajiyah indal huruf. Maknanya kita perlu mengatur strategi di dalam sesuatu perang. Bila kita mengatur strategi, insya-Allah dengan izin Allah, kemenangan itu akan menjadi milik kita. Seterusnya, yang ketiga, ibta'adu anil jasya. Maknanya jauhi sifat tamak. Sebagai contoh, bukti dalam perang Uhud kita perlu menjauhi sifat tamak adalah ketika tentera pemanah ini melihat harta rampasan perang yang berada di bawah, mereka ini terburu-buru dan pergi ke bawah untuk mengambil semua harta rampasan dan menyebabkan tentera Islam pada ketika itu mengalami kekalahan. Yang terakhir, al-imtisal li ta'limat qadatina. Maknanya kita ini sebagai tentera perlu mematuhi arahan ketua ataupun pemimpin kita ketika berperang. Kerana apa? Setiap arahan yang dikeluarkan oleh pemimpin adalah sesuatu yang terbaik untuk tentera-tenteranya. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.